bukan pergi bakar kubur, bukan duk pergi patahkan batu nisan, bukan itu caranya. Minta ampun pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita berkongsi dalam perkongsian pada kali ini. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang senantiasa mengikuti video-video yang saya upload, yang saya kongsikan, yang saya berikan pada anda ini. Moga ianya dapat disampaikan dan moga ianya dapat dijadikan iktibar buat kita bersama. Baru-baru ni kawan-kawan semua agak tular satu video dari negara seberang, yang mana video ini agak hangat diperkatakan di kalangan warganet khususnya, iaitu berkaitan tentang satu rakaman video yang dimuat naik oleh satu orang, di mana dalam video tersebut terdapat seorang laki-laki yang dia ini membawa tong yang dipercayai dalam itu ada minyak minyak tanah, dan menuju ke kawasan tapak perkuburan. Dia pergi kawasan kubur, dan apa yang dia buat, dia tiba di kawasan kubur tu pula ayah dia punya, dan dia pun menyiram kawasan tu dengan minyak tanah dan melemparkan beberapa mancis yang berapi ke atasnya. Pendek kata, dia bakar kubur arwah ayah dia. Dia bakar kubur arwah ayah dia di kawasan tersebut. Dan tak cukup dengan tu saja, ramai yang menyaksikan dia bukan sekadar membakar kubur, dia juga bertindak ganas dengan memecahkan batu nisan kubur ayahnya. Dan menurut sumber, beberapa kali dah percubaan laki-laki tersebut dia nak buat sedemikian, tapi tak berjaya, dihalang oleh orang sekeliling. Tapi pada kali ini dia telah pun berjaya untuk buat begitu, dan katanya dia begitu marah sekali akibat kerana pembahagian wasiat yang tidak adil, kata dia lah, yang menyebabkan dia bertindak sedemikian rupa, membakar kubur arwah ayah sendiri, memecahkan batu nisan kerana marah akibat kerana bagi dia pembahagian harta pusaka itu tidak adil, kata dia. Kawan-kawan yang saya hormati sekalian, satu benda yang kita kena ingat, iaitu sebagai seorang anak, antara tanggungjawab seorang anak apabila orang tua kita telah pun meninggal dunia, paling-paling ada 4, paling kurang ada 4, iaitu apabila arwah ayah ataupun ibu dan ayah kita meninggal dunia saja, 4 perkara ini tolong ingat. Pertama sekali, hubungkan silaturahim dengan adik-beradik ataupun saudara mara, mak ayah kita. Hubungkan balik silaturahim, hubungan kekeluargaan dengan adik-beradik, mak ayah kita. Sebab di zaman Nabi SAW dulu pernah ada satu orang, dia nak berbuat baik, dan bila dia nak buat baik, lalu Nabi pesan pada dia, buat baik pada mak engkau lah. Tapi dia kata mak dia dah meninggal. Lalu Nabi tanya, hal indakal khalah, masih ada lagi tak mak saudara, mak long, mak teh, mak cak, mak ngah, mak tam, masih ada lagi tak? Masih hidup lagi tak? Kata dia, ada, masih ada lagi. Lalu Nabi kata apa? Fabirraha, berbuat baiklah engkau kepada mak saudara engkau itu. Sama ada dia mungkin adik mak kita ke, kakak mak kita ke, atau ianya juga mungkin adik-beradik sebelah ayah kita. Abang ayah kita ke, adik ayah kita ke, kakak ayah kita ke. Maka berbuat baiklah kepada mak saudara, bapa saudara, pakcik, paman ni semua mesti berbuat baik. Itu yang pertama. Hubungkan silaturahim dengan kekeluargaan ataupun adik-beradik, mak ayah kita. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah iaitu kita menghubungkan persahabatan dengan mana-mana kawan-kawan baik ayah kita.
Arwah ayah kita, arwah mak kita, mungkin dia ada BFF, best friend forever lah, mungkin dia ada kawan geng surau ke, geng masjid ke, geng mancing ke apa. Setidak-tidaknya kita pergilah bertegur sapa, kita hubungkan balik. Mungkin phone ayah kita, phone arwah ayah kita yang pegang. Jadi grup WhatsApp tu, arwah ayah kita kan grup dalam ataupun member ataupun ahli dalam grup WhatsApp tu. Jadi kita teruskanlah perhubungan tu. Kita perkenalkan diri, Assalamualaikum tuan-tuan sekalian, ni saya ni anak pada arwah ni. Jadi kita berkawan dengan mana-manalah kawan-kawan baik mak ayah kita, arwah mak atau arwah ayah kita kan. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah melunaskan hutang. Melunaskan hutang. Mana-mana hutang orang tua kita yang mungkin kita pun tak tahu dan kita boleh hebahkan. Mungkin hari solat jenazah mak kita ke ayah kita ke, kita boleh war-warkan, tuan-tuan mana-mana yang ada berhutang ataupun yang ayah saya atau mak saya ada berhutang dengan tuan-tuan, mohon tampil jumpa dengan saya untuk kita selesaikan. Bagi tahu begitu. Selesaikan hutang-hutang orang tua kita. Kerana bimbang benda berkaitan dengan hutang ni, cerita dia cukup panjang sekali. Selagi tak selesai, maka anak-anak kena ambil tanggungjawab benda ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya adalah iaitu mendoakan kesejahteraan ibu dan ayah kita. Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, innallaha la yarfa'u darajatu lil 'abdu salih fil jannah fayaqul ya rabbi inni li hazihi fayaqul bistighfari waladuka laka. Apa maknanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti di dalam syurga. Ini kita ni semua ahli syurga ya. Semuanya ahli syurga. Amin, amin, amin. Jadi bila masuk saja dalam syurga, ada orang ataupun ada ahli syurga ni bila dia telah pun berada di dalam syurga, lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu anugerah pada dia di mana dia diangkat darjat dia. Dah masuk syurga dah masuk syurga, lepas tu diangkat darjat pula dalam masuk syurga. Lepas tu di dalam syurga tu dia diangkat kedudukan dia, darjat dia ketika berada dalam syurga tu. Okey, bila dia diangkat darjat dia atau kedudukan dia dalam syurga itu, maka dia ahli syurga tu dia rasa pelik, dia pun rasa macam ya Rabbi inni li hadhihi. Ya Allah, ini daripada mana datang kelebihan ini, kebaikan ini datang daripada mana? Macam mana pula aku boleh diangkat darjat ini? Maklumlah kita manusia kan, kita kadang kita sedar keadaan, kedudukan, status diri kita ni, amalan kita setara mananya kan. Tapi tiba-tiba bila diangkat darjat, mestilah kita nak tahu apa kelebihan aku ni datang daripada mana ni semua. Maka dijelaskan kepadanya ataupun kepada orang yang ataupun ahli syurga yang diangkat darjat tu, bistighfari waladuka laka, iaitu ini semua adalah kerana doa ataupun istighfar dari anakmu yang tak henti-henti. Kan, anakmu yang tak henti-henti memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya sebagai anak, saya menyerulah pada semua para penonton-penonton yang disayangi sekalian, jangan pernah lupa untuk doakan mak ayah kita. Doakan mak ayah kita, lebih-lebih lagi yang telah pun meninggal dunia. Yang hidup pun kita doa, yang telah meninggal dunia pun kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Doakan, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa kedua ibu ayahku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak ku kecil, ya Allah. Mohon ampun pada Allah. Dan kita jangan ada lagi rasa kebencian, rasa permusuhan ataupun rasa nak marah-marah kepada arwah ayah, arwah mak. Jangan sesekali. Anggap saja mungkin masa hidup di dunia dulu ni, mak ayah kita pun ada kekhilafan, ada kekurangan, ada kesilapan, ada perkara-perkara yang dia terlepas pandang. Maka kita yang anak-anak ini, yang Allah Ta'ala bagi peluang belajar agama, belajar pelbagai ilmu ni,
Jadilah kita anak yang matang, anak yang soleh, anak yang solehah. Walaupun ada perkara-perkara yang dilakukan oleh orang tua kita yang menyebabkan kita agak berkecil hati. Kenapalah mak cakap macam tu? Kenapalah ayah buat macam tu? Jadi kita ni abaikan saja. Abaikan saja. Sebab apa? Nak dibandingkan dengan pengorbanan ayah, nak dibandingkan dengan pengorbanan mak yang tak pernah kita akan mampu boleh balas. Takkan mampu boleh balas, tuan-tuan. Ada orang kata, saya dah balas. Tiap-tiap bulan saya bagi duit dekat mak saya bagi duit dekat ayah saya. Jadi saya dah kira balas. Takkan mampu membalas. Walaupun wang ringgit yang kita curahkan, walaupun apa sahaja yang kita berikan, takkan mampu membalas sejak daripada kecil pengorbanan mereka membesar, mendidik dan mendewasakan kita dengan penuh kebaikan ini. Sebab itu kawan-kawan yang saya hormati sekalian, itu cara berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia. Bukan pergi bakar kubur, bukan duk pergi patahkan batu nisan, bukan itu caranya. Minta ampun pada Allah. Kata ulama, kalau mungkin ayah atau ibu yang sedang berada di alam barzah atau di alam kubur, yang mungkin tengah kena seksa sekalipun, dengan berkat doa anak yang mohon ampun pada Allah, boleh diringankan azab tadi tu. Masya Allah, besar kelebihan. Dan seperkara lagi saya nak kongsi pada kawan-kawan semua, ingat, bila kita ada peluang, kita berada di kawasan perkuburan, sebenarnya kalau pergi ke kubur ini, tujuan dia apa? Fazurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Pergilah ataupun ziarahilah kubur, kerana dengan menziarahi kubur ianya dapat mengingatkan kepada kematian. Bila kita pergi melawat kubur, melawat pusara kan, ianya dapat memberi satu tazkirah pada kita bahawa kelak aku juga akan menjadi penghuni-penghuni kubur. Yang aku duk sibuk sangat cari harta, sibuk sangat mencari glamour, mencari follower, mencari segala-gala keduniaan ni semua. Ingat, kelak aku akan masuk ke dalam tanah ini juga. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Itu saja yang kita harapkan. Benarlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayit salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW menyebutkan yang akan mengikut satu jenazah itu 3 perkara: ahli keluarganya, hartanya dan amalannya. Lalu kata Nabi, 2 akan balik, iaitu ahli keluarga dan juga harta dia. Jadi yang duk marah-marah di kubur tu buat apa? Bukan dah ada harta lagi dah situ, tak ada dah. Harta pun balik. Dan satu sahaja yang akan masih kekal menemani jenazah tersebut, tidak lain tidak bukan adalah iaitulah amalan. Maka marilah kawan-kawan yang saya hormati sekalian, sementara Allah memberi peluang kehidupan pada kita ini, perbanyakkan, pertingkatkan amal soleh kita, bertaubat pada Allah SWT, dan maafkan sajalah kesilapan, kekhilafan, ketelanjuran orang tua kita. Moga-moga Allah juga dapat mengampunkan kita semua. Terima kasih semua. Jika ada apa-apa cadangan, komen, boleh saya letak di ruang komen di bawah ini, insya-Allah. Moga-moga kita dapat berkongsi idea dan juga pandangan, dan kita semua dirahmati Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.